Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa doa yang tuan-tuan tolong jangan tinggal setiap hari, memandangkan kita duduk dalam suasana pandemik ni kan, ataupun endemik ni kita sebut ni. Ya, penyakit ni akan duduk dengan kita. Dia mai pula lah ni ada penyakit baru pula. Salih Simat, ada beberapa wabak yang sedang berlaku lah ni selain daripada COVID. Kalau tuan-tuan tahu, Salih Muhammad. Jadi ada beberapa doa yang tuan-tuan tolong jangan tinggal. Pagi lepas subuh dengan Salih Muhammad, lepas asar ataupun lepas maghrib. Nombor 1, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Salih Muhammad, jangan tinggal. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak akan ditimpa musibah pada hari tersebut. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Takkan ada ditimpa musibah pada hari tersebut. Kalau Allah nak takdirkan, maka dia lupa, dia tak baca. Yang berlaku pada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia duk cerita ke orang, dia sampaikan hadis ni, kata baca doa ni, Bismillahilladzi ni. Kamu takkan kena apa-apa timpa musibah. Salih Muhammad. Lalu subhanallah, takdirnya hari tu dia jatuh sakit, dia lumpuh. Lepas tu orang duk mainlah ziarah kat dia, duk perhati dia, duk cerita kat orang, baca doa ni tak timpa musibah, tapi dia kena timpa musibah. Bagaimana? Dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak menipu atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Cuma pada hari aku kena penyakit tu, hari tu aku tak baca doa. Nak ceritanya.
Tuan-tuan kena beriman lah. Nabi SAW sebut macam tu, maka kita percaya kata Nabi SAW. Tuan-tuan baca doa, jangan tinggal. Saya kadang-kadang risau juga bila kawan-kawan ada di kalangan kita yang kena. Lepas tu duk risau, lagi aku kena, saya kena. Tapi duk yakin dengan doa Nabi SAW tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kita lambat baca. Kita baca tu dah pukul 8 ke pukul 10 ke. Ada waktu pagi tu yang kita dah bertembung dengan penyakit tu. Tu. Jadi tak boleh nak salahkan. Aku baca yang pukul apa? Pukul 10 pagi. Boleh jadi pada waktu pagi tu lepas subuh tu kita ada time yang kita kena. Wallahu a'lam. Nombor 2, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ni sallallahu kalau kita pergi satu tempat yang ada penyakit-penyakit ataupun wabak ataupun mudarat yang tersembunyi, yang kita tak nampak dan kita tak tahu, baca doa ni. Pergi tak mana kan? Ya Allah, tak tahulah ada apa sembunyi-sembunyi kat sini. Sekali ada orang nak khianat ke? Sekali orang nak apa kan? Baca doa tu. Biiznillah, Allah akan jauhkan kita daripada penyakit dan musibah-musibah. Nombor 3, antara amalan dia, sallallahu alaihi wasallam, doa yang saya baca yang last tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Doa tu tuan-tuan cari dekat dalam Google. Tuan-tuan cari doa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abu Darda. Doa Abu Darda. Kisahnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad waktu Abu Darda balik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang duk beritahu kat dia, rumah kamu terbakar wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Dia kata, tak, rumah saya tak terbakar. Satu kampung terbakar tu, rumah kamu mesti terbakar. Dia kata, tak, rumah saya tak terbakar. Dia punya confidence itu sangat tinggi. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, orang duk heran. Pasal apa yang confidence sangat padahal mesti terbakar punya sebab satu kampung terbakar, rumah dia kat alam tu. Dia kata, tak, rumah saya tak terbakar. Bila pergi tengok sungguh, rumah dia tak terbakar. Dia punya yakin dengan doa yang dia baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan doa tu namanya doa Abu Darda. Tuan-tuan boleh beramal solat Jumaat lepas subuh, beramal lepas maghrib. Jadi beramal lepas subuh tu untuk siang tu, lepas maghrib tu malam. Dalam sebuah dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah taala, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad menceritakan tentang satu amalan. Yang amal, kalau kita beramal dengan amalan tersebut, Allah akan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak kita ingin, hatta panahan musuh. Apa dia amalan dia? Amalan dia ialah tuan-tuan beramal dengan pada waktu solat qabliyah subuh. Waktu qabliyah subuh tu, semayang qabliyah subuh, rakaat pertama baca Alam Nashrah. Lepas Fatihah baca Alam Nashrah. Rakaat kedua solat ala Muhammad, baca selepas Fatihah baca Alam Tarokai. Jadi baca dua alam. Alam Nashrah dengan Alam Tarokai. Harap tuan-tuan pekat-pekat boleh ingatlah sebab tuan-tuan tak tulis belakang. Saya duk perhati jadual tu, Masya Allah, ustaz-ustaz hebat duk main. Yang tak hebatnya saya aja. Jadi saya yakin tuan-tuan ni banyak kuliah ni. Jadi banyak kuliah ni tuan-tuan kena spare buku siap-siap lah. Tu catat. Sebab sayang kadang-kadang ustaz-ustaz duk main, duk bagi kat kita amalan kita. Tak. Balik tu je, sayang. Ni pesan. Bukan pasal saya ni, pasal rugi kadang-kadang saya tengok. Tak saat lepas main dia tengok, Masya Allah, ada Ustaz Aswad main ni, tu guru kita ni. Ustaz Syakir ni alim dalam solat Jumaat bidang ilmu solat Jumaat tauhid dia. Kemudian Ustaz Hambali lagi main jauh lagi, Masya Allah, solat Jumaat. Lepas tu Ustaz Said Putra lagi, Masya Allah, ni Ustaz Ramli Abdullah lagi. Ustaz hebat-hebat tu. Yang tak hebat saya seorang je. Jadi sayang kalau tuan-tuan main, tuan-tuan balik kosong, balik tak mencatat, sayang. Sayang. Bila tidak catat tu bagi dia, kita ingat sikit lah, walaupun bukannya ingat semua pun, bukan baca balik pun. Tulis tu tak baca pun . Yang tulis berjela tu balik tak baca pun, simpan tu je. Tapi sebenarnya dia membantu untuk ingat bila kita mencatat. Itulah. Baik, saya harap tuan-tuan boleh ingat lah yang beberapa poin yang saya sebut tadi, beberapa amalan doa tu. Dan insyaAllah mudah-mudahan dia jadi pendinding kepada kita ni. Daripada sallallahu alaihi wasallam kita waktu ni waktu kita akhir zaman, tuan-tuan. Memang kita terdedah kepada benda-benda yang orang-orang dulu tak pernah berjumpa.
Penyakit-penyakit yang tak ada zaman dulu ni. Soalan Syekh Ahmad, bahkan suasana alam pun tak sama macam dulu-dulu ni. Dan saya yakin tuan-tuan punya lah ni sejuk ni. Dekat Cameron Highland ni sejuk lah. Tuan-tuan semua berjaket saya ada. Tuan nampak saya lagi terror pada tuan-tuan ni. Tapi subhanallah. Tapi saya yakin sejuk Cameron Highland dulu lebih sejuk daripada lah ni. Dulu lebih sejuk daripada lah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab kita makin lama, makin akhir zaman, cuaca akan berubah. Cuaca akan berubah. Kalau kita cerita dulu-dulu, aku dulu kat kampung macam ni suasana dia. Anak-anak kita dah tak pernah rasa dah suasana macam tu dekat kampung. Tak ada. Sebab cuaca, suasana, fenomena alam akan berubah. Dan semuanya berpunca daripada apa? Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. La yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah zahir kerosakan di muka bumi, di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa yang jadi dalam sekitar kita ni, sallallahu alaihi wasallam, sekitar kita, alam kita ni, tak lain tuan-tuan ni daripada tangan dan perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Kita yang merosakkan ekosistem alam. Alam ni dia ada ekosistem dia. Dia ada perjalanan dia. Yang ni kena temu dengan yang ni. Dan tak bergerak satu daun pun, melainkan semuanya dalam perintah Allah SWT. Dalam pemantauan Allah SWT. Pasal apa semut tu dekat situ? Sebab ada kerja dia, ada fungsi dia yang dia kena buat. Yang perlu dia lakukan. Dan mereka semua ikut semua perintah daripada Allah. Apa yang kita buat? Kita yang memotong ekosistem tersebut. Kita yang rosakkan dia. Dan akhirnya berlaku, sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku banjir besar, bila berlaku tanah runtuh, sallallahu alaihi wasallam, kita sentiasa menyalahkan alam, padahal yang berlakunya, kata Nabi Allah sebut dalam Quran, semuanya disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan tangan manusia. Kemudian hasil daripada dia ada kesan dia, impact dia. Impact dia tu Allah kata, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan tangan mereka tu. Tengok jadi macam mana? Jadi banjir besar. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tanah runtuh. Jadi gempa bumi. Jadi yang tu, jadi yang ni. Allah buat apa? Allah nak kita rasa. Supaya apa? Ending je Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la'allakum yarji'un, supaya kamu balik sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang benar. Balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan perhati, akan ada beberapa perkara yang akan berlaku di akhir zaman sebagai tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Tanda nak munculnya Dajjal, tanda nak munculnya Imam Mahdi. Kita ni duduk pada fasa peralihan. Daripada tanda kecil kiamat nak bawa kepada tanda besar kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad cerita tentang 5 fasa akhir zaman. Fasa pertama, fasa nubuwah. Kata Nabi, waktu aku bersama dengan kamu, waktu Nabi SAW bersama dengan para sahabat, waktu yang Allah bagi kekuasaan itu dan Allah angkat ikut sallallahu alaihi wasallam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berlangsung sekitar 30 tahun. Berlangsung sekitar sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 13 tahun Nabi SAW berada di Makkah, 10 tahun Nabi SAW ada di Madinah. Bila Nabi SAW wafat, mai fasa yang kedua. Fasa Nabi dengan fasa para sahabat Nabi yang disebut sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain 30 tahun tempoh dia. Jadi ulama kira lah daripada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. 29 tahun 6 bulan. Campur dengan fasa pemerintahan anak kepada Sayyidina Ali, cucu baginda Rasulullah SAW, nama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan tempoh dia. Jadi total up 30 tahun. Ini fasa kedua. Fasa yang paling cantik selepas yang tercantik, iaitulah waktu Nabi SAW. Wafatnya ataupun berpindahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemerintahan daripada Sayyidina Hasan bawa kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Waktu tu dah berubah fasanya daripada fasa kedua ke fasa ketiga.
Fasa ketiga nama mulkan adan ataupun kerajaan yang menggigit. Kerajaan menggigit ni ulama sebut dua maksud. Yang pertama gigit dengan maksud tak mau pemerintahan itu berubah dari melainkan turun kepada anak cucu dia. Lalu gigit tu tak mau lepas turun pada anak cucu. Yang keduanya gigit tu dengan maksud mereka cuba untuk beramal macam zaman Nabi dan zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Tetapi fitnah tu dah terlalu besar sampai sangat susah, seolah macam terpaksa untuk menggigit. Walaupun demikian, syariat-syariat Islam masih diamalkan walaupun tak sesempurna zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Habisnya fasa ketiga ni dengan tumbangnya kerajaan Islam yang terakhir. Ataupun sistem kekhalifahan Islam yang terakhir, tumbangnya kerajaan Osmaniyah di Turki pada tahun 1924, kata ulama. Lepas pada itu tak ada lagi kerajaan Islam. Masuklah kita pada fasa yang keempat. Fasa keempat dia panggil Mulkan Jabariyah. Kerajaan yang memaksa. Kerajaan yang menekan. Salih alaihi wasallam. Waktu ni tuan-tuan, salih alaihi wasallam, fasa ni akan berlangsung sampailah masuk pada fasa yang kelima. Fasa kelima, dia akan balik macam fasa yang kedua. Fasa kelima balik macam fasa kedua. Macam zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Islam cemerlang, Islam syariatnya tertegak, keindahan Islam sangat cantik. Dunia sangat aman waktu tu. Sehingga binatang buas dengan binatang buas pun boleh duduk. Binatang buas dengan yang biasa dibaham oleh binatang buas pun boleh duduk sekali. Seorang perempuan boleh berjalan daripada Sana'a sampai ke Mekah. Sangat jauh perjalanan dalam keadaan siapa pun tidak mengganggu dia. Nabi SAW cerita keindahan. Syariat Islam tertegak sempurna. Zaman itu zaman pemerintahan Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa AS. Bila? Salih alaihi wasallam. Fasa kelima. Maksudnya pada fasa kelima ni Nabi Isa dah ada. Nabi Isa dah memerintah. Imam Mahdi dah ada. Maksudnya fasa keempat ni merupakan fasa berlakunya segala fitnah-fitnah besar. Tanda akhir zaman. Antaranya ialah munculnya Dajjal. Fasa keempat. Sallallahu alaihi Muhammad. Munculnya Imam Mahdi sebagai tanda peralihan daripada tanda kecil kepada tanda besar kiamat. Kemudian muncul Dajjal. Lepas muncul Dajjal pula, turunnya Nabi Isa AS. Bunuh Dajjal. Lepas Nabi Isa bunuh Dajjal, Nabi Isa bawa pengikut dia, turun keluar pula Ya'juj Ma'juj. Merosakkan seluruh alam ni. Kemudian Ya'juj Ma'juj mati. Kemudian Nabi Isa AS lepas daripada itu, Nabi Isa akan memerintah. Barulah masuk fasa yang kelima. Tuan-tuan, semua kekecohan ni akan berlaku pada fasa yang keempat. Dan kita, fasa pertama kita tak duduk, fasa kedua kita tak duduk, fasa ketiga kita tak duduk, fasa kelima belum kita berjumpa. Maksud kita semua yang duduk depan saya ni, semua duduk pada fasa yang keempat. Jadi mustahil tak kita berjumpa dengan Imam Mahdi waktu ni? Tak mustahil. Mustahil tak kita berjumpa dengan apa ni turunnya munculnya Dajjal? Tak mustahil, memang zaman dia. Tak mustahil. Memang zaman dia. Dan zaman ni lah tu akan tengok segala kerosakan berlaku dekat muka bumi ni. Tuan-tuan. Dan ada tanda-tanda sebelum mai yang besar-besar, dia ada tanda-tanda mai dulu. Dia akan tuan-tuan akan berjumpa dengan tanda-tanda dia dulu. Nombor satu di antaranya tuan-tuan akan melihat banyaknya gempa bumi. Banyak gempa bumi. Tuan-tuan, subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, ada kajian dia buat. Saya buat hari tu waktu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad syuting riwayat akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Pada sepanjang tahun ini, salli ala Sayyidina Muhammad, belasan ribu gempa bumi yang berlaku di seluruh dunia. Bukan sikit-sikit. Salli ala Muhammad. Satu dalam tempoh setahun. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai boleh dikatakan average out, dia panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Puratanya takkan terlepas walau sehari pun mesti akan ada gempa bumi di satu tempat. Satu. Yang kedua yang tuan-tuan tengok sendiri. Yang tuan-tuan tengok sendiri dekat Cameron Highland ni. Namanya tanah runtuh. Tanah runtuh merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman berdekatan dengan kiamat. Banyaknya tanah runtuh. Bukan Ustaz Syamad, ini bukan saya saja sebut. Nak bagi takut tuan-tuan. Kan?
Kami jarang nak tengok tanah runtuh tu dekat sana sebab kami tak ada bukit-bukit sangat. Tapi banyak tempat-tempat yang ada bukit, biasa akan melihat tanah-tanah runtuh. Tuan-tuan, dan dia merupakan salah satu daripada tanda yang disebutkan oleh Salih Alaihi Muhammad, disebut hadis-hadis akhir zaman. Yang ketiga, keringnya tasik Tabariyah. Yang ni di antara tanda-tanda yang akan menyebabkan atau menunjukkan munculnya Dajjal. Satu hari, seorang sahabat nama Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu jumpa Nabi SAW. Nabi SAW duduk dengan para sahabat, hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dia cerita satu hari Nabi SAW lepas asar panggil kami semua mai berimpun dengan dia. Nabi SAW naik atas mimbar, Nabi SAW senyum. Para sahabat tu heran pasal apa Nabi SAW senyum. Senyum Nabi SAW bukan suka, tapi senyum Nabi SAW itu dia rasa Salih Ahmad apa yang pernah dia ceritakan itu telah terzahir kebenaran dia. Dia nak cerita dekat para sahabat. Seorang sahabat mai berjumpa dengan dia, nama Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Abu Ruqayyah ni dah masuk Islam. Waktu dia tak Islam lagi, dia waktu tu dia Nasrani. Dia pergi belayak, 30 orang ikut dengan dia. Kena ombak, bumpang-bumpang, akhirnya dan terdampak dekat satu pulau. Bila terdampak kat satu pulau tu, berjumpa dengan satu makhluk yang berbulu panjang depan ataupun belakang. Kami tak kenal yang mana satu. Dia kata, dia cakap, tanya kami, kamu tu siapa? Dia kata, kami ni orang Arab yang belajar cerita-cerita lah. Kemudian dia kata, Salih Alaihi Muhammad, kamu tu siapa? Kami tanya dia. Dia kata, aku Ajasasah. Kamu pergi masuk ke pulau ni, ada seorang lelaki yang sedang tunggu kamu dekat dalam tu. Kami pun berlari-lari daripada dia, kata Abu Ruqayyah, kata Tamim Ad-Dari. Dia kata, kami takut dia tu syaitan. Bila sampai ke satu biara, satu tempat tu, kami terjumpa dengan seorang lelaki yang besar ni, kami tak pernah tengok. Kami tak pernah jumpa orang yang besar macam ni, badan yang tegak macam ni. Kami tak pernah jumpa orang macam ni. Tangan dia, lehernya terpasung, tangan dia terpasung di leher dia dengan besi. Kaki dia terpasung daripada lutut sampai ke buku lali dengan besi. Dia duduk macam ni. Lebih kurang lagu tu lah. Kemudian bila dia jumpa kami, dia tanya kami, kamu siapa? Dia kata, kamu tu siapa? Kami tanya dia. Dia kata, kamu akan tahu tentang aku sebentar lagi. Aku akan cerita tentang aku siapa. Kamu tu siapa? Kami ni orang Arab, kami ni belayak, apa semua. Dia ceritalah. Dia kata, Salih Ahmad. Kemudian dia tanya kepada kami beberapa soalan. Soalan yang dia tanya ni, kalau benda ni jadi, dia akan dibebaskan. Aku akan dibebaskan sebentar lagi dia. Nombor satu, Salih Alaihi Muhammad, ceritakan kepada aku tentang kebun tamar di Bisan. Bisan ni satu tempat di utara Palestin yang telah dijajah oleh Israel. Saya secara peribadi dah sampai ke tempat ni. Saya secara peribadi saya dah sampai ke tempat ni. Nak tengok sendiri pasal saya duduk cerita tentang hadis ni. Dia jalan, dia kalau ikut Bisan tu, kita boleh keluar nanti pergi ke sempadan Jordan balik. Boleh masuk ke Jordan belah utara. Hadis ni Nabi SAW sebut, lelaki ni ataupun Dajjal ni, lelaki yang badan besar tu Dajjal. Dia kata, akulah Al-Masih. Dia kata, aku akan dibebaskan sebentar lagi. Dia kata. Salih Alaihi Wasallam. Dia kata, tempat tu, kebun tamar tu, dia kata, buah ni akan habis. Buah dia akan habis. Habisnya buah dekat kebun tamar di Bisan itu akan menandakan salah satu tanda dia akan muncul. Saya pergi tengok sendiri tuan-tuan. Saya tanya kepada tour guide kita tu, Salih Alaihi Muhammad, orang Palestin. Ya. Mana pi pokok-pokok kurma ni? Dia kata, dulu sini ni kawasan orang Palestin. Kawasan ni subur. Subur Bisan itu pasal dia bersebelahan dengan Tasik Tabariyah. Kawasan tu kawasan berlembah. Tanah dia subur. Jadi orang-orang Palestin dulu tanam pokok kurma. Mereka buat ladang-ladang kurma yang sangat luas. Bila tempat tu dijajah, orang Israel masuk. Orang Israel menebang pokok-pokok kurma ni disebabkan kesuburan tanah ni, mereka memanfaatkan dengan pertanian. Jadi mereka gantikan pokok kurma itu dengan pertanian-pertanian yang lain. Tuan-tuan masuk aja Bisan tu, pertama-tama sekali tuan-tuan akan jumpa ialah ladang pisang yang sangat luas. Kemudian tuan-tuan akan berjumpa dengan ladang limau yang sangat luas, bertukal, luas. Tuan-tuan akan jumpa dengan
ladang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia maksudnya ada beberapa ladang pokok-pokok jenis-jenis tanaman yang lain selain daripada kurma. So maksudnya kurma ni habis bukan sebab kemarau ke, bukan sebab rosak ke. Saya tengok dia lebih kepada cuma kawasan itu telah ditukar bentuk pertanian yang dimanfaatkan sebab kesuburan tanah tu oleh orang-orang Israel. Jadi kalau nak cerita, nombor satu memang dah jadilah. Pokok-pokok kurma dah habis, pasal digantikan dengan tanaman-tanaman yang lain. Bahkan pernah berlaku kemarau, pernah berlaku bubuk ataupun ulat-ulat yang main makan pokok-pokok kurma yang dimiliki oleh orang-orang Palestin ataupun orang Israel sendiri pada waktu ini. Nombor satu. Yang kedua, dia kata, Allahumma salli ala ceritakan kepada aku tentang Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, juga dikenali sebagai Sea of Galilee. Sea of Galilee, Laut Galilee. Saya pernah sampai juga. Sebab tempat dia sebelah dengan Bizan tu. Sebelum tuan-tuan nak sampai Bizan tu, akan jumpa tasik yang sangat luas. Luas tasik dia. Dia menjadi sumber air kepada orang-orang Yahudi yang duduk di sekitar tasik. Dan kepada tanaman-tanaman ataupun pertanian-pertanian yang duduk di sekitar tasik. Itulah sumber air dia. Waktu saya sampai hari itu, tahun saya ada rakaman program riwayat akhir zaman, ayat riwayat TV Al-Hijrah, macam program Jejak Rasul tu lah. Muhammad, kami duk buat cerita tentang ni lah. Kita orang tengok sendirilah. Tuan-tuan, pada Februari Muhammad tahun 2017, kalau tak salah saya, keluar satu statement di akhbar, The Times of Israel. Times of Israel, dia cerita pada tahun tersebut berlaku pengeringan air daripada tasik ni. Muhammad dia panggil yang paling rendah dalam kurun tu. Paling rendah dalam kurun tu. Dia panggil century. Paling rendah dalam kurun tu. Tuan-tuan, duduk di bawah paras bahaya waktu tu. Sehingga menyebabkan Muhammad, pertanian-pertanian yang duduk tu berhadapan dengan kerugian pasal dah tak ada sembahyang. Bila? Tahun 2017. Muhammad. Mei 2021 yang lepas, baru keluar lagi statement. Turun lagi, duduk pada situasi yang sangat berbahaya. Jadi kita duduk tengok benda tu duduk jadi depan mata kita. Bahkan muncul pulau-pulau dah dekat tengah-tengah tu pasal kawasan-kawasan yang tinggi sikit tu dah kering dan nampak dah dia punya macam pulau-pulau kecil di tengah-tengah tasik tersebut. Tu tuan-tuan, Nabi SAW cerita dulu, solat Jumaat 1400 tahun yang lepas, diceritakan oleh si Dajjal yang akan muncul, kalau kering tasik tu aku akan keluar. Dah jadi dah tuan-tuan. Kemudian yang ketiganya dia kata, ceritakan kepada aku tentang Salih Muhammad, mata air Saghar. Mata air Saghar ni, sebahagian kata dia duduk di Palestin juga. Dulu tempat orang-orang pelarian duduk dekat situ, ramai dekat 30,000 pelarian duduk kat situ. Tetapi disebabkan ayak tu makin kurang, ayak tu makin habis, dan ni tinggal lebih kurang 1,000 orang lebih saja yang duduk dekat situ. Dan itu juga menandakan bahawa dia akan muncul. Tuan-tuan, Salih Al-Samad ni beberapa tanda. Lagi yang akan berlaku ialah sungai Ifrat ataupun sungai Ufrat. Sungai Ufrat di Iraq akan kering. Sungai Ufrat ni tuan-tuan, dia Turki, Suria, Iraq. Nabi SAW sebut, La taqumus sa'ah hatta yahsural furatu an jabalin min dhahab. Yaqtatilun nas alaih. Salih ala Muhammad. Fayuqtalu min kulli mi'ah tis'atun wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju atau kama qala. Kiamat tak akan berlaku sehingga sungai Furat mengering. Sehingga muncullah
gunung emas. Manusia pun saling berbunuhan untuk merebutkannya. Dari setiap 100 orang yang merebutkannya, terbunuh 99 orang. Setiap orang daripada mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah yang terselamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini pun akan berlaku dekat akhir zaman. Sungai Furat. Yang ni pun saya duk baca waktu saya duk buat. Saya duk baca hari tu waktu saya duk syuting untuk riwayat akhir zaman di TV Al-Hijrah baru-baru ni. Pun tuan-tuan, subhanallah, salih alaihi Muhammad, memang pun sedang mengering. Apa yang dimaksudkan dengan sungai, dengan gunung Mah tu kita tak tahu. Mungkin akan muncul sungguh gunung Mah. Tak tahu, Allah. Ada yang mengatakan gunung Mah itu dimaksudkan khazanah yang terkandung di bawah dia, yang bermaksud mah ataupun minyak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti berlaku, akan berlaku perebutan, berebut. Semua orang akan pergi dekat situ. Semua orang akan pergi dekat situ sebab nampak hasil yang dia boleh dapat dekat situ. Dan orang akan berebut dan berbunuh-bunuhan waktu tu. Ustaz Syaiman. Kita tak tahulah waktu berlaku tu kita ada lagi ke, tak tahu. Ataupun kita tak ada ke. Atau mungkin kita pun di antara orang yang akan pergi nanti ni. Tak tahu. Tak tahu. Yang pastinya ramai orang akan pergi. Daripada seluruh dunia orang akan pergi. Cuma Nabi pesan waktu tu, kamu jangan pergi. Kalau betul berlaku nanti dekat Syria, dekat Iraq, Salih Syaiman, Turki, Syria dengan Iraq ni, kalau betul waktu tu pekat-pekat, ramai pekat-pekat pi, semua orang duk pi nu, ada muncul gunung Mah ke apa ke, tuan-tuan, jangan pi. Pesan tu. Tapi macam itulah kita dengan dunia ni. Orang kata jangan, lagi itulah kita nak pi. Waktu ni tak jadi, tak tahu lagi lah. Tapi kita tak tahu suasana dia waktu tu. Tapi ingat pesan hari ni, jangan pi. Jangan pi. 9 daripada 100 orang yang berperang waktu tu, duk berebut benda tu, 99 orang akan mati. Seorang saja. Dan dia yang terlibat dalam peperangan tu, dia akan kata apa? Aku harap akulah yang seorang tu. Yang berikutnya, yang ni tuan-tuan nampak secara terang-terang waktu ni. Yang ni nampak dah, tak boleh nak nafi dah. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardu arabi murujan wa anhara. Tak akan berlakunya kiamat sehingga kamu tengok tanah hijau berubah menjadi, tanah Arab menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Subhanallah. Ada dua keadaan tuan-tuan. Yang pertamanya, dia berlaku secara natural. Dia berlaku secara natural, secara dia panggil fenomena alam, berubah. Tuan-tuan rajin-rajin baca sikit dekat internet, ambil sikit maklumat. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam, setengah tempat cuaca makin panas, setengah tempat cuaca jadi makin sejuk. Salih alaihi Muhammad. Sejuk ini dah mula bergerak ke tanah Arab, sehingga menyebabkan sebahagian daripada tanah Arab dulu yang tak pernah ada salji, sekarang dah ada salji. Tuan-tuan, beberapa tahun kebelakangan ni salji dah mula turun di utara daripada Saudi, dekat dengan Jordan. Dulu-dulu tak pernah rasa macam mana ada salji. Di Tabuk turun salji. Tabuk ni di atas daripada Madinah. Bukan tahun ni saja, beberapa tahun kebelakangan. Tempat-tempat yang turun salji bahkan berlebih-lebih. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam, berganda-ganda kesejukannya. Subhanallah. Bila turun salji ni, saya terdengar satu ceramah yang disebut oleh Imam Masjidil Haram beberapa tahun yang lepas. Dia cerita, dia kata, bila turun salji, ayak akan bertambah. Salji akan cayak, lepas tu jadi ayak. Bila dia ayak, dia akan jadi subur tempat tu. Dia akan tumbuh rumput-rumput, dia automatik dia akan jadi hijau. Sesuai dengan sebuah hadis Nabi SAW yang cerita tentang Jazirah Arab akan jadi hijau. Bila turun salji pula, kait pula dengan satu isu. Nabi SAW cerita, bila nak muncul Imam Mahdi. Bila muncul Imam Mahdi, tentu akan jumpa satu kelompok yang akan bergerak daripada Syam, akan turun daripada Syam, akan bergerak dengan Imam Mahdi yang telah dibai'ah. Imam Mahdi akan dibai'ah dekat dengan kawasan Masjidil Haram, dekat dengan Kaabah, dekat dengan sallallahu alaihi Muhammad Hajarul Aswad, dekat kawasan Multazam. Multazam tu
Tempat itulah dibai'ahnya Imam Mahdi. Berlaku pada musim haji. Imam Mahdi ni dia tak mengaku Imam Mahdi. Dia tak tahu pun kata dia Imam Mahdi. Tapi para ulama kenal dia Imam Mahdi, maka ulama pi bai'ah dia. Waktu tu depa bergerak daripada Mekah bergerak pi ke atas sebab tempat sallallahu alaihi wasallam pemerintahan Imam Al-Mahdi ialah di Palestin, di Baitul Maqdis. Itu tempat pemerintahan. Semua orang Islam nanti akan menumpu semuanya di Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis akan jadi makmur. Kita seluruh dunia ni akan turun semua beramai-ramai ke Baitul Maqdis. Bila Imam Mahdi memerintah, pusat pemerintah Imam Mahdi ialah di Baitul Maqdis. Jadi kita duduk doa macam imam kita duduk doa tadi, pembebasan, bebaskan Baitul Maqdis, bebaskan Masjid Aqsa khususnya. Satu hari dia akan bebas. Dia akan jadi hak milik kita dan kawasan itu jadi kawasan pemerintahan Islam. Seluruh dunia berpusat di Baitul Maqdis. Waktu tu Imam Mahdi akan memerintah. Tuan-tuan, waktu tu pergerakan tu berlaku dan Nabi SAW sebut, "Ataituhum walau habwanu 'ala salj." Ni ingat ni, orang Cameron Highland ni. Waktu tu bila muncul Imam Mahdi, tuan-tuan dengar dah Imam Mahdi muncul. Kelompok-kelompok yang akan pergi bai'ah dengan tentera-tentera Imam Mahdi yang bawa bendera hitam tu, dia pada berimpun dengan Imam Mahdi. Kata Nabi, kamu datangilah mereka. Bila kamu dengar kemunculan kelompok ni, datangilah mereka. Pi dekat mereka. Walau kamu terpaksa merangkak atas salji, Nabi sebut. Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, dia cerita menggambarkan kesusahan pada waktu tu. Susah lagu mana pun pi bai'ah dengan Imam Mahdi. Nabi gambarkan, walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji, pi bai'ah dengan Imam Mahdi. Cumanya Nabi SAW duk cerita kat para sahabat yang duduk di padang pasir. Padang pasir. Orang utara cakap pasir punya sedap ni. Nabi cerita dekat para sahabat yang duduk di kawasan padang pasir. Kalau nak cerita kesusahan kepada orang-orang yang duduk di padang pasir ni, merangkak atas apa? Merangkak atas padang pasir lah lebih mudah faham kan? Walaupun kamu terpaksa merangkak atas padang pasir. Macam tu. Tapi Nabi sebut, ataituhum walau habwanu 'ala salju. Merangkak atas salji. Dan subhanallah, sekarang ni kita melihat tanah Arab sudah mula diturun salji. Adakah itu lambang kata Imam Mahdi dah bakal muncul? Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi yang penting dia bila ada salji, ada ayak, dia menyebabkan kawasan itu menjadi subur, dan bila subur itu dia akan ada rumput-rumput yang tumbuh, dia akan jadi sungai-sungai. Maka Nabi SAW sesuai dengan apa yang Nabi sebut, akhir zaman tak akan berlaku kiamat hatta sehinggalah kamu melihat tanah Arab berubah menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Yang kedua, yang pertama fenomena alam ataupun berlaku secara semula jadi. Yang keduanya tuan-tuan, dia berlaku atas perbuatan tangan manusia. Di Saudi, mereka sekarang ni sedang buat satu vision namanya Vision 2030. Wawasan 2030. Kita wawasan 2020 dah lepas dah. Kita dah tengok dah kereta terbang lagu mana. Dah tengok dah semua-semua benda yang macam tu. Kereta terbang tak tengok. Myvi terbang banyak kita tengok. Kan? Jadi, Vision 2030. Apa Vision 2030 yang tuan-tuan duk tengok lah ni, ada konsert besar-besaran dekat Riyadh, yang apa semua sebagainya. Dia mula menghakis, dia cuba untuk menghakis persepsi dunia yang negara Saudi ialah negara Islam. Nak buang, tak mau nak pergi nampak sangat. Kalau sebut Saudi je, Islam. Sebut Saudi, dia cuba nak kikis. Sebab tu dia dah mula buat konsert besar-besaran. Dia mula buat apa semua program-program yang kita fikir, orang Islam tak patut buat lagu ni. Dia mula buat. Sebab dia nak jadikan Saudi ni tourism country. Negara dia panggil apa? Pelancongan. Dan di antaranya ialah, apa dia buat ialah, mereka tak mau lagi bergantung kepada sumber sallallahu alaihi Muhammad import makanan, terutamanya buah-buahan dan sayur-sayuran. Mereka tanah padang pasir. Nak dapat buah-buahan terpaksa import daripada luar. Sayur-sayuran terpaksa import daripada luar. Raja yang baru ni, dia nak ubah semua tu.
Kita ada tanah yang sangat luas. Tanah padang pasir yang sangat luas. Kita buat dia sebagai kawasan tanam tanaman. Macam mana nak buat? Fikir, ambil teknologi apa semua. Buat pengairan. Tarik ayam. Tarik pipe bawah-bawah padang pasir ni. Sampai tuan-tuan naik atas kapal terbang, tuan-tuan lalu atas kawasan padang pasir, tuan-tuan akan tengok tumpuk-tumpuk tai unta. Bukan tumpuk tai unta. Tumpuk hijau, bulat-bulat atas kawasan padang pasir yang sangat luas. Sampai dapat dilihat daripada satelit di atas langit. Tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan tengok ni. Pertanian di Saudi. Atas padang pasir. Tuan-tuan tag lah macam tu. Pertanian Saudi ke, pertanian atas padang pasir Saudi ke. Tuan-tuan akan tengok dia buat bulat. Sangat besar tuan-tuan. Sangat besar. Subhanallah. Tepat macam mana yang Nabi SAW sebut. Kita kata, pasal apa lah orang Arab ni pun dia pergi buat. Apa yang Nabi kata dia pergi buat? Pasal apa dia pergi buat? Pasal nak membenarkan perkataan Nabi SAW. Tuan-tuan, itulah di antara perkara-perkara yang berlaku. Banyak lagi lah fenomena alam yang berlaku. Tuan-tuan sekalian hormat, ada muncul kebun ataupun kebun bunga di gurun Sahara, cairnya ais di Antartika. Tuan-tuan, menyebabkan nanti Ustaz Jumat akan meningkatnya air. Turunnya, Nabi SAW sebut, turunnya hujan panas. Hujan, tapi cuaca panas. Ustaz Jumat. Kemudian berlaku kemarau, 3 tahun yang kering, yang munculnya Dajjal sebagainya. Ustaz Jumat. Kemudian tu tak kira lagi yang Nabi SAW sebut tentang malam yang panjang. Kita akan jumpa dengan 3 malam yang panjang. Nanti sampai waktu dia nanti. Tuan-tuan akan berjumpa dengan hari yang panjang. Hari yang panjang ni ialah sebelum munculnya Dajjal. Tuan akan jumpa hari pertama tu panjang dia macam setahun. Kita akan berjumpa ni sebelum muncul Dajjal nanti. Bila berlaku saja nanti tahu dah Dajjal telah muncul. Tak mana tahu, kita mungkin tak berjumpa dia lagi. Dia duduk tak mana tak tahu. Dia akan berjumpa dengan semua orang. Dia akan pergi seluruh tempat. Tuan-tuan jangan duk rasa tanah rata dia tak main. Ni tuan-tuan tempat paling awal kali dia main apa? Tak tahulah. Tuan-tuan, Salat Muhammad, tuan-tuan, dia akan pergi ke seluruh dunia. Tak ada satu tempat di dunia melainkan semua dia pergi. Dalam tempoh 40 hari. 40 hari. Kita 40 hari sempat ke Ustaz nak pusing seluruh dunia? Tak, hari pertama tu saja tempoh dia macam setahun. Ni maknawi ke Ustaz? Ni maknawi saja ke aku dalam tempoh kita rasa terlalu lama? Tak, sahabat tanya Rasulullah, macam mana kami nak semayang? Nabi SAW suruh kira waktu dia. Kira waktu maksudnya, lepas subuh sampai zuhur berapa jam? Ni waktu duduk pagi lagi, matahari tak bergerak-bergerak ni. Matahari duduk dalam tu ya. Kira, subuh sampai zuhur, katalah 7 jam. Lepas 7 jam, semayang zuhur pula. Sehari, zuhur sampai asar berapa jam? Kira pula lagi. Lepas tu mayang asar pula. Lepas tu mayang maghrib pula. Sebagainya. Demikianlah kita ulang-ulang semayang dalam tempoh 360 hari tu. Duk siang sepanjang-panjang tu. Satu hari kita rasa tempoh dia macam setahun. Habis hari tu, masuk hari kedua, tempoh dia macam sebulan. Masuk hari ketiga, tempoh dia macam seminggu. Masuk hari keempat, dia balik macam mana hari kamu yang biasa, kata Nabi SAW. Jadi maksudnya, walaupun tempoh tu hanya 40 hari, tetapi kita rasa dia lebih daripada tempohnya setahun. Waktu Dajjal akan pergi ke semua tempat. Dan semua tu akan berlaku waktu dia keluar saja. Nombor 1, tuan-tuan akan berjumpa dengan kemarau. Hujan turun, tapi sikit. Tahun pertama, turun hujan, tinggal 1/3 hujan tak turun. 1/3 hujan tak turun, kita tak berasa sangat nak. Bukan langsung tak turun, tapi kurang. Lepas daripada tu, setahun, mai tahun kedua, 2/3 hujan tak turun. Bila 2/3 hujan tak turun, kita dah terbiasa dengan 1/3 hujan tak turun. Kita tak berasa sangat. Mai tahun ketiga baru berasa pasal langsung hujan tak turun. Setahun tu langsung tak ada hujan. Kering kontang. Hujan tak turun. Waktu tu mulalah kita susah. Elektrik tak ada. Makanan tak ada. Ini tepung tak boleh mai daripada India pun kelang kabut habis dah. Tuan-tuan, ayam tak cukup pun dah macam nak kiamat dunia dah.
Tahanlah saat tak makan ayam, tak ada tu salah makan ayam, makan meleleh banyak lagi. Tapi dia kecoh-kecoh, tu tak boleh bayang tak? Setahun nanti, apa makanan pun tak ada. Kamu sangat lapar, kata Nabi. Kamu sangat lapar. Makanan apa pun tak ada. Lapar sangat. Waktu tengah lapar, apa tak ada ni lah, Dajjal muncul. Dajjal muncul. Ni bawa ayam tak ada, kecoh lah. Tepung tak ada, macam nak kiamat esok. Tidak risau tu. Waktu tu aircon tak ada. Mampu tuan-tuan tak ada aircon, memang tak ada ikan. Kami sana kalau kat Menu, kalau aircon tak ada ni macam apa esok pergi merah je mata. Pasal apa ni? Tak boleh tidur. So tak tidur. Aircon tak ada. Ya. Panas. Dan waktu tu aircon tak ada, elektrik tak ada, kereta tak boleh nak pakai, apa pun tak ada. Dia muncul. Dajjal mai, dia bagi balik. Kamu nak apa? Nak hujan? Hujan turun. Kamu nak apa nak ni? Bagi dia. Bawa segunung roti untuk kita makan. Semua ni akan kita akan saksikan salih Muhammad di akhir zaman. Dan salih alaihi Muhammad cuma satu je. Apabila berlaku semua benda-benda tersebut, menunjukkan bahawa ada benda besar yang akan berlaku. Waktu tu kita muhasabah diri kita balik. Cuma salah satu adalah sifat kita bila berlaku fenomena alam ni, apa yang berlaku, kita akan katakan dia sebagai fenomena alam. Kita tinggalkan kebesaran Allah waktu tu. Kita tak kaitkan dengan kebesaran Allah. Berlaku tsunami besar, kita kata, oh ini pergerakan plate bumi. Berlaku banjir besar, oh ini disebabkan yang tu, sebab ini. Kita dah tak relate dah dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman Nabi SAW, berlaku gerhana matahari sampai pucat muka para sahabat. Duduk berhimpun, semayang begitu lama. Menggeletar. Takut apalah azab bala yang Allah nak turun. Apalah salah kami. Lah ni bila gerhana matahari kita kata apa? Oh ni sebab bulan macam ni, matahari macam tu. So tak ada langsung kaitkan dengan kebesaran Allah. Maka kita makin jauh daripada Allah. Apa yang berlaku, ingat kebesaran Allah. Ingat peringatan-peringatan Allah. Muhasabah diri. Dekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Jangan sampai jadi macam kaldai yang terpinga-pinga bila turun saja berlaku kiamat. Kita pasal apa ni? Apa jadi? Macam tu, subhanallah. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, kesudian tuan-tuan untuk bersama dengan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika shalihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.